Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Salam berhujung minggu yang mana yang bercuti, yang bekerja lah. Alright, so untuk pagi ni saya masuk secara santai-santai je, tidak ada dekor kek. Banyak hari dah buat dekor kek So hari ni kita santai-santai je, hari Ahad So saya ambil masa sedikit saja sebab saya pun ada kelas, saya curi-curi keluar kejap. Untuk pagi ni saya nak share dekat you all tips, kata 3 tips permulaan nak buat bisnes ni, bisnes secara kecil-kecilan, iaitu duduk kat rumah saja. Macam mana cara untuk kita nak buat bisnes ni dengan cara yang betul. Duduk di rumah saja deh. So kalau you all kata saya duduk rumah je, saya tak ada kedai. Lagu mana orang nak dapatkan produk saya? Macam mana orang nak beli produk saya tu? Macam mana orang nak tahu? Sedangkan saya duduk kat rumah. Boleh, tapi dengan cara yang betul dan step yang betul. InsyaAllah benda tu kita kena tahulah cara dia supaya kita dapat hasil yang dapat nampak lah, hasil tu nampak walaupun duduk di rumah saja, sebagai homemade saja, duduk di rumah saja. Rumah saja kita boleh jana pendapatan. Macam mana cara untuk kita nak hasilkan benda tu, alright? So yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tak kat komen dulu, clear tak saya punya live? Type kat komen dulu deh. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Pagi ni saya nak share kat you all 3 tips. Type kat komen dulu. Clear tak saya punya live? Wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Buat sampai jadi, of course. Siapa nak tahu? Type kat komen deh. Type kat komen deh. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Clear ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi Nori. Kak sambil buat kit velvet sambil tengoklah Nori. Okey Alright. Clear. Clear. Okey. So untuk pagi ni saya nak share you all 3 tips. 3 tips macam mana nak hasilkan nak buat bisnes kecil-kecilan kat rumah. Macam mana nak start untuk permulaan. Tak kira lah you all buat bisnes apa sahaja. Okay, macam mana nak buat. Tidak semestinya buat bakery. Saya ambil secara general sahaja deh. Secara general sahaja. Cuma kata yang mana yang yang buat kek tu, so kita ada khusus lah untuk benda tu, alright? So salam dari clear macam berita dah ya. Okey. Akak di Sungai Buloh, Selangor clear. Alright. Okey, siapa yang nak tahu macam mana kita kata nak hasilkan ataupun nak buat bisnes kecil-kecilan kat rumah. Saya tahu you all pun ada yang buat bisnes kecil-kecilan kat rumah. You all boleh ikut saya punya tip. Jangan percaya saya tetapi buat je. So benda ni akan dapat impact dekat you all sebagaimana impact tu berlaku dekat saya, bisnes saya. Macam mana bermulanya saya buat bisnes ni secara totally online, 100% online, dan saya buat di rumah sahaja. Dan ini adalah bengkel saya dah setahun lebih lah, kat 2 tahun dah. Bengkel saya ni dulu buat kat dapur sahaja. Dulu pun saya banyak kata saya nak share sikit lah background saya. Dulu saya banyak kata keluar dan direct saya banyak, saya totally dulu offline, buat bisnes secara offline.
pergi menjaja. Saya adalah seorang penjual kek jalanan, menjaja, dan saya tidak ada kedai yang disewa, tak ada deh. Tidak ada, hanya buat di rumah saja, dan saya buat dan saya pergi menjaja daripada satu tempat kepada satu tempat. Dan tempat yang saya menjaja adalah sekolah lah. Banyak saya fokus dulu sekolah. Tetapi bila mana saya kata saya mengalami stuck, maksudnya saya tersekat tersekat untuk saya nak capai permulaan 10,000 yang pertama untuk 1 bulan. Tersekat benda tu, macam mana aku nak buat untuk aku nak capai 10,000 yang pertama untuk 1 bulan. 1 bulan kita akan dapat 10,000. Macam mana nak buat benda tu? Dan saya jadi blank, tak tahu apa nak buat. Tanya orang ni pun tak okey, tanya orang ni pun tak okey, tanya orang ni pun orang kata buat pun tak okey, buat pun okey. So benda ni saya duduk dan saya merenung nasib saya, Aku kata apa yang aku nak buat ni dengan hidup aku ni, macam mana aku nak struggle, macam mana aku nak ubah hidup aku ni supaya aku boleh bahagiakan BY aku boleh kata bagi manfaat dekat orang, hidup aku ni boleh bagi manfaat kat orang. So itu yang aku boleh bagi kat orang. Orang kata manfaat tu. Orang lain boleh bagi sumbangan duit apa semua, tapi kita boleh bagi manfaat dari segi ilmu ke bantuan apa saja. So benda ni kata saya mengambil mengambil langkah. Saya kata turunkan ego, saya mencari ilmu untuk bidang kata yang lebih luas. Benda ni kata saya belajar dan saya laburkan duit untuk saya cari ilmu. Sebab ilmu tu kata boleh ambil secara free pun boleh, secara berbayar pun boleh. Tapi free dengan berbayar dia tak bezalah. Free of course kita kena mencari dan kata tak tahu lagi benda tu ada ke tak solution dia. Macam mana kita nak mencari jalan penyelesaian yang betul. So benda ni saya invest untuk mencari ilmu dan banyak benda yang saya terokai. Dan alhamdulillah setelah saya belajar dan alhamdulillah saya boleh pecahkan dengan mudah sangat. Alhamdulillah benda tu dengan bila kita tahu cara dan step yang betul, saya boleh pecahkan 10,000 yang 4 tahun saya buat, tapi tak boleh nak pecahkan 10,000. Tapi setelah saya kata belajar, kata tak sampai 1 tahun, dalam 3 bulan, tak silap 3 bulan saya pecahkan 10,000 untuk bulan yang pertama dan seterusnya lah. Alright. So tip ni supaya you all dapat buat juga walaupun duduk di rumah. Kita buat bisnes ni tidak semestinya ada kedai baru orang nak beli, baru kita punya sale kita meningkat. Tidak semestinya. Buat kat rumah pun boleh, kita boleh jana pendapatan sehingga kata 7 angka 1 juta pun boleh duduk kat rumah tau. Tapi kena tahu step dia lah. Alright. So, siapa nak tahu step tu? Siapa nak tahu tip dia tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Selamat pagi Noli, selamat pagi. Alright. So, untuk tip yang pertama, apa yang saya kata saya buat permulaan kita nak buat bisnes adalah, yang pertama adalah kita kena tetapkan bisnes apa yang kita nak buat. Kena tetapkan apa bisnes yang kita nak buat. Tak kira lah you all nak buat bisnes apa. You all nak buat bisnes kek ke, you all nak buat bisnes nak buat bisnes kain pasang ke, nak buat bisnes tudung ke, nak buat bisnes apa sahaja, you all kena tetapkan dan pastikan fokus kepada apa yang you all nak buat bisnes tu. You all kena fokus. Bukan kata aku nak jual kek, lepas tu nak jual mi goreng, lepas tu nak jual nasi daging, lepas tu nak jual roti jala, lepas tu nak jual roti canai frozen, nak jual gotu, nak jual. No, fokus kepada apa yang kita nak buat bisnes tu. Sebab apa? Okay, you all kena tahu deh. Okay, buat bisnes ni you all boleh buat kata buat sendiri pun boleh, secara homemade pun boleh, ataupun you all nak
supply ataupun you all nak ambil produk orang untuk you all nak jadi dropship ke, nak jadi agent ke, nak jadi stockist ke. So business tu you all yang kena tetapkan. You all nak buat business apa? Okay, thank you bagi tip. Thank you. Okay, so benda ni ada kesalahan ejaan dia ni. Apa? Alright. So okay, thank you bagi tip. Welcome. Okay, so you all kena tetapkan bisnes apa yang hendak you all nak buat tu. Tak kira lah you all nak buat sendiri, you all nak buat, you all nak rekod. So you all yang sendiri. Tu orang panggil founder lah. Buat sendiri. Tapi lo ni boleh ambil warga orang, lepas tu kita tolong jual. Okay, secara dropship ke, secara agent ke, secara stockist ke, dia jadi agent tak? So benda ni bergantung kepada you all. Dan you all tak boleh nak ambil benda tu, nak ambil benda ni, nak tolong. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau you all ambil bisnes tu, you nak nego hak tu, nak nego hak ni, nak nego banyak perkara, you all kena keluarkan modal yang banyak. Yang lebih. Sama lah juga kalau you all buat sendiri. Okay, bila mana you all buat sendiri, okay, you all buat kek, lepas tu buat roti, buat frozen, buat apa saja. Tak apalah, asalkan aku boleh nego, asalkan boleh duit. Untuk jangka masa pendek, boleh. Tak, kata benda tu. Tapi kalau untuk long term, tidak relevan deh. Dan benda tu, bila you all buat banyak benda, you all akan laburkan banyak deh. Kos yang besar. Okay, kita nak biar pemulaan ni biar jimat. Biar kata jimat, so fokus kepada apa yang hendak you all buat. Bisnes apa yang you all nak buat. You all yang kena tetapkan. You all sendiri. You all boleh tengok survey, tengok. Boleh tengok benda ni. You all nak buat sendiri ke, you all nak jadi agent ke, nak jadi dropship ke, you all yang kena tetapkan. Dan please fokus. Please fokus Kalau you all buat hak tu tu. Kalau you all buat hak tu tak jadi, ada something lah. Sebab tu lah benda tu kata you all kena ejah lah benda tu. Bukan kata buat lepas tu tambah lagi produk lain, tambah lagi produk lain, tambah lagi produk lain, tambah lagi produk lain. So menyebabkan kita cacat marah dan kita pun letih. Nak duduk rumah saja ya. Sebab you banyak sangat produk, banyak sangat. Lepas tu kata menyebabkan kita hilang fokus. So why not kita duduk, lepas tu kita mencari satu sahaja jalan penyelesaian untuk kita nak selesaikan benda tu, dan insya-Allah benda tu akan mendapat hasil untuk kita. Alright? Selamat pagi. Malaysia ni, Malaysia ni tak. Selamat pagi Kak Nari, selamat pagi. Okay. Alright, terima kasih atas penjelasan yang amat jelas dan lancar. Thank you banyak-banyak Nari. Okay, itu tip yang pertama. Siapa nak tahu tip yang kedua? Type kat komen. Ada. Nak gitu ada. Type kat komen. Siapa nak tahu? Nak tahu. Type kat komen, nak tahu. Saya nak tahu siapa dia orang yang bersungguh tu adalah orang yang berpotensi nak dapat lebih kehidupan yang lebih lah. Right. Siapa nak tahu? Okay. Status WhatsApp sesuai tak nak iklan produk kita untuk yang baru nak niaga. Sabar Kak. Kita lagi ni share ni. Saya nak share benda ni yang saya buat, macam mana saya buat. Kata 4 tahun saya offline. Lepas tu saya buat benda ni dan tak sampai pun 1 tahun. Dalam lebih kurang 3 bulan. Tak ingat dah. Tahun lepas tahun lepas lagi. Sebab ni adalah tahun kedua saya online kan business. So kata benda tu tak sampai pun 1 tahun. Senang kita tak sampai setahun. Saya boleh pecahkan sale saya 10,000 bulan yang pertama. Lepas tu naik. Alhamdulillah benda tu kata dia adalah naik turun. Tapi tak ada lah turun menjunang. Tak ada lah. Kalau tu bisnes ni you all nak benda ni biar kalau naik biar naik. Lepas tu turun pun jangan terlampau turun nak kos 10,000 tiba-tiba 1,000. Apa ni kepala lah weh. Kepala.
Kalau turun pun dalam kata 1,000, dalam 500, turun pun sikit je. Jangan turun nak kau banyak sangat pun. Tidak. Tak okey lah. Okey, tip yang kedua. Okey, tip yang kedua adalah bila you all buat bisnes tu, contohlah kalau you all seorang yang jadi ejen, dropship ataupun stokis ke, tak ada masalah sebab you all punya founder, you all punya kata, you all tak perlu fikir benda tu sebab orang yang fikir benda tu untuk bagi dekat you all tak perlu tak ipan tu. Tapi kalau you all seorang founder ataupun seorang yang buat bisnes tu, you all kena buat kira dulu kos yang you all buat tu. Kira, jangan main hentam, jangan tanya orang, ni jual berapa okey aku nak jual ni. Ni jual berapa aku nak jual ni. No, you all kena kira betul-betul kos yang telah you all laburkan, kos yang telah you all keluarkan. Kalau tidak, you all akan merana nanti. Benda ni memang permulaan you all tak nampak. You all nampak keuntungan. Tapi bila you all kira, you all nampak kata kau semua jual tu dapat. You all tak, lepas tu bila you all kira balik, alah, aku rasa aku jual banyak dah. Apa tu aku RM50 je. Aku rasa aku jual. Aku imagine nak beli dah barang kemas. Aku nak beli dah ni. Tengok untung aku 200 je. Tak ada. Bila you mula-mula memanglah you nampak tak apa. Tapi bila dah lama-lama you all akan perasan, kenapa aku punya ni apa tu rasa jual banyak dah tapi pulangnya sedikit. Malah tak ada lagi, kena pergi pinjam pak orang lain lagi nak kena keluar modal. Sebab apa? Sebab kita tidak kira kos yang betul. You all yang mana yang buat bisnes, yang rekod you all punya produk, you all pastikan kena kira kos tu betul-betul. Kalau produk tu adalah produk you all sendiri. Kalau you all seorang ejen ke apa ke, tak apa. Sebab founder you all yang tolong kira, you all just jual ya benda tu. You all dapat, you all tahu dah berapa you all punya keuntungan. Nanti ni kita buat sendiri. You all buat diri. Contohlah you all buat kek, you all kena kira berapa kos yang you all keluarkan. Sebagaimana malam esok saya akan tunjuk benda tu detail dekat saya punya ekonomi, PJJ ekonomi saya. Detail saya akan tunjuk dekat you all one by one. Sebab saya tak nak you all mengalami mistake sebagaimana permulaan saya buat bisnes. Sebab itulah saya punya 4 tahun tak dapat income saya 10,000 satu bulan. So benda ni bila kita ejah je sikit, insya-Allah benda tu kita boleh pecahkan 10,000 yang kata dengan cara yang betul. Alright? Bila kita ni pakai ikut dah je, bolehlah jual. Rasa okey dah ni, RM10 ni. Tak kira apa-apa. Lepas tu kita tengok orang lain buat tu, kita pun buat tu. Orang lain jual RM10. Tak apalah aku jual RM8. Dengan harapan orang beli wak aku. Tapi rupa-rupanya orang tak beli juga wak aku. Tak ada agak. Sedangkan aku ni murah dah pada orang lain. Tapi kenapa orang tak beli juga wak kita? Itu yang menjadi persoalan. You all kena tanya diri you all. Adakah betul benda tu you all kira betul-betul dan betul ke tak teknik yang you all buat? Betul ke tak teknik yang you all buat tu, dan pastikan you all kena kira dulu dan kena tetapkan berapa sebenarnya aku patut jual. Kos berapa sebenarnya dan aku patut jual berapa. Alright? Okay, jelas? Jelas tak? Type kat komen jelas. Ada. Okay? Gitu. Salah dah ni. Terima kasih atas perkongsian sama-sama. Okay, semoga apa yang saya share bermanfaat dekat you all, dan please share dekat orang lain juga. Semoga kata orang lain pun baru nak berjinak-jinak dalam kata PKP ni, buat bisnes rumah. Tapi ada cara dia yang menjadikan benda tu, orang kata orang sentiasa nak dapatkan produk kita. Macam mana kita nak buat benda tu? Orang sentiasa. Pagi, petang, siang, malam. 3-4 pagi duduk. Orang kata
WhatsApp lagi nak dapatkan produk kita. Gila ke produk kita? Mesti ada. Macam mana nak buat benda tu? Faham tak? Pukul 11, 12, orang nak tidur, duduk atas katil. Ting! Duit masuk. Belah 12, pukul 1, 2 pagi, 3 pagi. Ting! Duit masuk. Lagu mana nak buat tahu tak? So benda ni kita kena ada tahu tak cara dan teknik yang betul supaya orang sentiasa ternanti-nantikan kita punya bisnes kita, produk kita tu orang kata sentiasa orang buru. Macam mana nak buat benda tu? Alright, so itu tip yang kedua. Jelas? Okay? Jelas? Thank you. Okay, tip yang ketiga. Okay, tip yang ketiga, apa yang you all perlu buat untuk permulaan you all buat bisnes, you all kena adalah buat marketing. Bagaimana nak buat marketing dengan cara yang betul? Macam mana nak buat benda tu supaya marketing kita tu ada hasil dia? Okay? Say mari bila buat marketing. Kalau say you all nak dapat terus say, tidak boleh you all kata nak dapatkan say kalau you all tak buat marketing. You all kena buat marketing baru say menyusul mari. Lagu mana nak buat marketing untuk kita nak menyusul say mari, you all kena buat permulaan. Kalau you all seorang baru nak berjinak-jinak buat bisnes, you all ada satu platform iaitu Facebook page. Kalau you all itu yang kata pengasas Facebook bagi solution. Kalau dia ada dua deh, Facebook personal dengan Facebook page. Kalau you all duduk dibuat, promote dekat Facebook personal, memanglah saya nak mari gana sebab di situ bukan tempat dia. Itu bolehlah you all nak bersosial, you all nak beramah mesra, nak mengeratkan silaturahim, boleh. You all nak sharing benda-benda yang itu boleh. Tapi kalau betul-betul, aku nak buat nego, aku nak buat bisnes. So you all dah tiba masa you all create satu platform iaitu Facebook page. So benda ni you all kena ada. Dan di sini you all kena ada dua lah, Facebook personal dan Facebook page. Dalam satu telefon ni, of course you all akan ada dua Facebook. Iaitu Facebook personal dan Facebook page. Gini deh. You all akan ada dua deh. Okay, macam saya ada dua. Izzati Abdul Rahman dengan Noris. So ada dua lah. Ada dua. So benda ni, okay, kalau aku nak bersosial, bukan nak bersosial, nak kata nak ada, cuma nak mengeratkan silaturahim. Kita nak kata nak merapatkan ukhuwah kata. Dah musim-musim PKP ni, orang pun tak boleh nak mari rumah kita. Why not kita gunakan platform kata sosial media ni dengan cara yang betul? Okay, so kalau macam you all nak mengeratkan silaturahim, ambil Facebook personal. Tapi kalau betul-betul you all nak fokus kepada bisnes, please take note, buat Facebook page. Okay, buat Facebook page. Sebab Facebook page ni banyak benda yang you all boleh terokai dan benda tu lah yang mendapat you all punya say you all bila you all buat marketing dekat Facebook page you all. So benda ni yang saya ketengahkan dekat saya punya expert. Dan expert alhamdulillah hari ni pun saya punya ramai yang join saya punya expert. Saya bawa benda ni, saya kata suruh dia masuk dekat saya punya meta saya berguru sebab benda ni kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu pun tak jadi juga deh. Kalau you kata tak apalah aku tengok kat Google lagu mana how to create Facebook page. Okay, you apa buat Facebook page. You all tak tahu juga macam mana nak buat benda tu supaya orang PM you all daripada Facebook page. Macam mana nak buat benda tu? Kalau tak ada ilmu, tak jadi juga. Tak ada ilmu, tak jadi juga. So benda ni lah kenapa saya, tim saya pun stay belajar, mencari ilmu, mengorek ilmu, menguasai ilmu, bidang ilmu ni mengenai online ni, mengenai Facebook ni. Sebab Facebook adalah segala-galanya. Segala-galanya, ibu segala-galanya marketing ni. Facebook
tunjang dia, tunjang dia. Kalau you all kata, oh saya pergi buat kat IG. IG pun anak kepada Facebook. So kenapa kita nak fokus kepada IG? Baiklah kita fokus kepada ibu segala-galanya adalah Facebook. Facebook. Kalau you all kata, oh aku nak fokus lama. Ha, lagi. Kalau ada duit tak apa. Ha, lagi. Ha, kalau you all dare, pergi. Buatlah setara mana pun. Tak kisah you nak buat kat YouTube boleh, IG boleh, TikTok boleh, Facebook boleh. Platform yang ada sekarang you all boleh kuasai. Kalau you all dare. Kalau kita ni jenis betak suat, baik fokus kepada Facebook sahaja. Facebook pun boleh buat duit, apa telah lagi, hak lain-lain tu nanti dulu. Baiklah kita kuasai dulu Facebook untuk kita nak buat marketing, untuk nak dapatkan sale. Alright? Okay. So itu cara yang saya buat, macam mana saya buat marketing. Saya tukar daripada offline kepada online. Saya buat Facebook page. Facebook page saya adalah Noris ni. 1 hari bulan 4 2019. Tahun ni adalah 2 tahun. Masa 2 tahun dah lah kan. Lagi 2 bulan. Cukup 2 tahun. Noris online kan business. Dan Alhamdulillah sekarang saya punya follower pun dah semakin bertambah 100,000 plus saya punya follower. Dan Alhamdulillah, dan benda itulah menyebabkan saya boleh capai 10,000 untuk bulan yang pertama. Saya permulaan saya bila kita tahu cara dia sangat mudah, sangat senang. Alright, so itu yang kita kena buat deh. Kalau you all tak ada Facebook page, belajar benda tu, terokai benda tu dan kuasai benda tu. Sebab bila you all kuasai benda tu, duduk di rumah pun orang mencari kita. Duduk di rumah pun orang stay mencari kita deh. Alright, nah. Okay, you okay suka yang free. So pergilah dekat Facebook, Google bolehlah how to create Facebook page. Keluar lagu mana nak buat benda tu. Cuma cara tu, teknik tu, you all benda tu kalau salah saya tak berani bertanggungjawab lah. Sebab saya just boleh bagi tahu dekat you all. Kalau you all nak saya bantu you all, boleh type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Sebagaimana saya punya guru expert pun hilang entah ke mana 2 hari kemarin dan hari ni. Sebab mencari ilmu. Saya menyuruh dia mencari ilmu. Sebab sebab apa? Sebab saya dah ada benda tu. Dan saya nak orang yang kata saya bantu ni, dia pun ada ilmu tu dah boleh kuasai walaupun duduk di rumah. So benda tu orang kata tidak mustahil. You all pun boleh. Yang paling penting turunkan ego. Please turunkan ego. Ego kuasai diri kita menyebabkan kita malas nak belajar. Menyebabkan kita ni nanti dululah. Buatlah nanti yang bulan depan lah. Lepas raya Cina lah. Lepas raya lah. Lepas tu. So benda tu banyak sangat alasan menyebabkan kita punya orang kata duduk di takut yang lama dan sale pun tak naik-naik. You all kena buat tindakan yang agresif. Barulah dapat pulangan yang agresif. Tindakan yang agresif, pulangan yang agresif. Okay? Alright. Siapa nak saya bantu you all, type PM, saya bantu you all buat sampai jadi. Inilah yang saya terokai. Yang tidak ada di PJJ orang lain. Inilah yang saya buat deh. Yang inilah kenapa saya mendalami bidang ni dan ilmu ni saya dah bersama tim saya kongsikan bersama dengan you all yang komit dengan saya. Dan sebab itulah kenapa saya punya PJJ saya bukan bagi RM10 deh. Sebab benda ni memerlukan teknik dan orang kata cara you all kena berinteraksi betul-betul dengan saya dan tim saya. Bukan kata pakai ala-ala gitu, no. Dia kena ada teknik cara betul deh. Sebab tu lah benda ni kenapa kata bagi bukan RM10. Kalau you all tengok okey PJJ orang lain RM10, kenapa Nori sampai 699? Ni lah 699 you all dapat 2, 3, 4, 5 kali ganda daripada tu. Rasa berbaloi ke tak?
berbaloi, taik kat komen, berbaloi ke dah. Kalau dengan 699, you all dapat pulangan lebih lagi, you all boleh kuasai marketing you all, say you all mari, insya-Allah pulangan you all lebih daripada 3 kali ganda. Sebagaimana saya pun boleh dapat 3 kali ganda daripada 10,000, orang kata saya boleh pecahkan 30,000 lebih pada tu dan lebih-lebih lagi tahu tu. Dengan cara yang betul lah dan teknik yang betul dan paling penting tindakan yang agresif akan dapat pulangan yang agresif. Fair tak? Tindakan yang agresif akan dapat pulangan yang agresif. Kalau kita duduk di takut yang nama, duduk dengar orang buat lagu tu tapi you all tengok orang tu ada result ke tak? You all nak follow orang tu pastikan ada result. Barulah you all boleh follow. Kalau orang tu just bagi tahu je tapi tak ada result, tak payah. Sebab benda tu akan melambatkan proses you all. Lambatkan proses you all. So, follow orang yang ada result. Barulah you all dapat result dia. Gitu. Baik. Alright. Type PM, saya bantu you all. Type PM, saya bantu you all sebagaimana group expert pun. You all boleh tengok siapa yang mengikuti Nik Salwati. Nik Salwati adalah orang yang pertama yang join saya punya PJJ. Dan you all boleh tengok lah dia punya follower dia berapa sekarang ni. Macam mana dia buat, you all boleh PM dia, lagu mana dia buat. Itu yang diajar oleh saya. Macam mana saya buat dan saya ajar dia. Sebab dia yang orang yang pertama yang mempercayai saya. Sebab itulah dia kata diberi keistimewaan lah. Diberi keistimewaan. Saya gak dia. Macam mana dia dulu dan sekarang ni dia dapat kata boleh tengok dia punya follower berapa. Nik Salwati dia. Boleh PM dia, boleh tanya dia sendiri lagu mana dia buat benda tu. Lagu mana dia buat benda tu, macam mana dia kata menggunakan teknik yang saya ajar ni. Dan benda tu tidak mustahil, you all pun tak boleh. Orang lain boleh, insya-Allah you all pun boleh dan pasti boleh. Orang lain ada kok. You all tengok saya ni pada berapa? 1 juga. Okey, Allah bagi. Tangan berapa? 2 juga. Kaki 2 juga. Mata 2 sama juga, sama-sama. Tapi kenapa orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Tanya diri kita. Sebab apa? Sebab kita tidak buat tindakan yang agresif. Sebab itulah kita tak dapat pulangan yang agresif. Kita tak dapat impact yang agresif. Tindakan akan menentukan impact kita. Macam mana tindakan kita, itulah hasil dia. Macam mana tindakan kita? Benda ni, alright? Macam mana tindakan kita, itulah hasil kita. Kalau kita tindakan biasa-biasa, itulah hasil kita. Kalau you kata, saya ni buat dah. Buat lagu mana tu? Bila saya tu, memang tak jadilah kak. Memang tak jadi, confirm tak jadi. Itu yang saya buat. Siapa nak tahu yang keempat? Bagilah bonus 1. Bagi bonus 1. Bagi bonus 1 lah kata. Siapa nak tahu tip yang keempat? Pak ni sangat-sangat agresif lah. Kalau you all tahu betul-betul, memanglah. Sebab itulah kata saya online kan. Dan 3 bulan yang pertama tu, alhamdulillah saya boleh pecahkan 10,000. Saya duduk kat rumah, saya bukan seorang chef. No, saya pun penjual kek jalanan. Saya hanya penjual kek jalanan. Dan saya bukan daripada bidang kulineri. Tahu? Saya bukan bidang tu deh. Saya lari bidang. Saya lari bidang. Tapi kenapa saya boleh buat benda tu? Sebab apa? Sebab saya ambil tindakan yang agresif. Saya buat tindakan yang agresif. InsyaAllah, benda tu akan dapat impact yang agresif lah. Walaupun duduk di rumah. Sekarang ni kalau orang kata, buat gini, saya tak dengar dah. Tak dengar dah pun orang dia. Walaupun orang kata, mu ni kena buat gini. Saya kena tengok orang. Orang ni betul ke tak? Tahu tak? Tak boleh pakar. Tak boleh pakar. Sebab apa? Sebab kalau saya pakar buah dia, tak jadi gawar. Tak jadi gawar dia. Saya boleh menerima dia punya pendapat boleh. Tapi nak terima, nak guna pendapat dia, belum tentu lagi boleh guna. Belum tentu lagi. Sebab kalau saya kena tengok dulu, okey pendapat dia gini-gini. Okey, saya bincang dulu dengan saya. Okey, kalau gini boleh ke tak? Okey, kalau kata sepakat tak boleh. Bukan kata nak sombong ke apa, tapi benda ni orang memanglah nampak kena buat gini. Tapi kita kena
kita kena buat untuk apa kejadi 10 tahun? Apa kejadi 5 tahun akan datang? Gano aku? Aku berdiri di sini lagi kah? Ataupun aku dah ada empire kah? Ataupun aku dah ada wisma kah? Benda ni kita kena tetapkan. Kalau kita ni dulu ikut buah orang tu, buah orang ni, tak jadi gawan juga. Tambah-tambah orang yang bagi kita tu tak ada result sikit habuk pun, just bagi tahu, so boleh nak menerima. Belum tentu lagi. Begitu deh. Alright. Aduh lah. Okay. Saya ni tak makan lagi ni. Tak makan. Gas kaya lagi ni. Tapi kenapa saya semangat? Sebab apa? Sebab lillahi ta'ala saya nak bantu you all. Yang mana best gila tau tak? Nak royaknya tu. Nak royaknya best gila buat bisnes ni. Bila kita tahu cara dia. Best gila-gila kata. Betapa bestnya, betapa happynya bila kita tahu cara dia. Masalah ni kita tak tahu. Sebab itulah kita jadi mutaitik. Sebab itulah kita jadi bengok keluk malah raku. Buat mentah sebulan tak jadi. Tak ada dah, hilang dah. Mana negamu? Tak silap tak jadi. Tak jadi sebab tak buat tindakan agresif. Terus buat tindakan agresif. Jadi lalulah. Alright. Macam apa bang beri hujan. Lah. Cara macam apa kejayaan. Lah. Aduh lah. So, yang keempat, ni bagi ekstra lah kata. Saya bagi ekstra lah yang keempat ni deh. Saya bagi ekstra. Jangan lupa share saya punya live. Share saya punya live. Benda ni bukan senang nak share tau tak. Bukan senang, ni adalah berdasarkan pengalaman saya tau tak. Pengalaman saya jatuh bangun, tersungkurnya saya dalam bidang ni. Ya Allah, Tuhan saja tahu tau tak. Tuhan saja yang tahu macam mana saya tersungkurnya. Macam mana bengok keluarnya. Jadi macam hilang arah tau tak. Hilang arah, kita nak tanya pun ada jawapan yang tepat, yang boleh menyelesaikan masalah. Tersungkur. Tak tersungkur. Bila saya ni, kalau sebelum ni saya tersungkur, saya duduk dalam bilik bertafakur. Lagu mana aku nak buat? Pening kepala. Orang tak tahu perjalanan bisnes kita. Orang tak tahu benda tu. Orang dapat lah ni bagi sahur. Sedap lah kecek. Nak boleh sahur kat sini. Nak boleh sahur kat sini tak? Tidak sesenang itu. Tapi yang paling penting, you all kena buat benda tu. Biar buat benda tu berkekalan dan konsisten. Orang nak start senang, nak konsisten tu yang suka. Faham tak? Nak start senang. Okey, aku nak nega. Esok nak nega, boleh. You nak nega, esok nak start lalu pun boleh. Hari ni nak start pun boleh. Tapi nak konsisten tu, adakah boleh ke nak konsisten? Tak saya ambil lah, banyak lah seminggu. Kita tengok konsisten boleh ke tak konsisten. Okey, contohlah you all buat Facebook page. You all konsisten, boleh ke tak you all posting setiap hari, setiap masa. Setiap hari, setiap seminggu. Bukan yang ambil sebulan, tak yang ambil setahun lah, tak yang ambil 3 bulan. Ambil seminggu, boleh ke tak konsisten? Patut boleh konsisten seminggu. Okey, ambil 30 hari ataupun 40 hari. Tengok lagu mana jadi. 30 hari ataupun 44 hari. Orang kerja ada cuti deh. Kerja buat berniaga ni tidak ada istilah bercuti. Setiap hari run business. Setiap hari, setiap masa. Setiap hari, setiap masa deh. Orang kerja ada cuti juga. Jumaat Sabtu Ahad. Cuti weekend ada. Cuti raya Cina ada. Kita ni raya ke tak raya ke, cuti ke tak cuti ke, stay bekerja. Run business. Tapi kita kena, walaupun kata benda tu kita ada stay ni lah. Lah ni dunia dah canggih. Tolong open you all punya mindset lah. Open. Contohlah tak minggu depan you all nak cuti. Boleh. You all boleh buat learning ni untuk you all nak cuti tu. Tapi masa you all cuti pun dapat duit juga. Lagu mana nak buat? Masa you all cuti, contohlah hari Jumaat ni, Raya Cina deh. Hari Cina Jumaat ni deh. Jumaat satu gitu lah.
Satu tu you all boleh dah start lah ni buat ni untuk Jumaat satu you all tak buat ke sekarang, tapi you all dah buat setting dah lah ni. Lah ni dia dah set up dah run business untuk guys Cina tu. Duduk pun you all dapat duit. Lagu mana nak buat benda tu? Macam mana nak buat? Okey? Betul-betul nak konsisten tu payah. Nak konsisten tu payah. Lagu mana nak boleh bagi buat konsisten? Nak buat benda tu supaya konsisten. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat supaya konsisten? You all kena sentiasa ada orang sekeliling you all tu boleh bagi semangat dekat you all. Rasa macam down, lalu. Rasa down sikit, ada lalu. Ada lalu. Aku tak boleh. Pero, you all kena talk besar-besar, big why you all, ataupun apa dream you all untuk tahun ni. Macam saya dengan tim saya, memang kita orang ada setiap hari Jumaat, ada meeting kata. Meeting setiap hari Jumaat, kita orang memang ada meeting. Sebab saya duduk sini, sebab tim saya kata duduk KL, duduk sini pun bukan duduk rumah ni, duduk line. So, kita orang ada meeting setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita orang ada meeting, duduk. Lagu mana aku nak buat benda ni? Macam kita nak buat gini. So, benda ni kita orang okey, setiap orang ada dream. Dream. Setiap kata my dream kata setiap bulan kata. Tahun ni tahun 2021 ada dream kita. Ada impian kita. Apa kita nak beli? Boleh gapo, boleh 4 nak beli gapo, boleh 5. Sebab apa? Sebab bakar semangat. Sebab tu lah kita nak nampak je, bangun tidur je ada benda tu. Kita pun jadi, yang tak ada jadi ni. Sebab tu lah kita nak dulu benda tu konsisten, kena ada benda tu. Kena ada, you all kena tepek ataupun tampar besar-besar, you all buka je mata, ada benda tu. Buka je mata, ada je. So benda tu akan jadi penguat semangat supaya you all tidak tak konsisten. You all kata akan sentiasa nak buat konsisten. Sebab apa? Sebab you all nampak, kalau jadi ni aku kena buat go. Sebab aku bulan ni aku nak beli go tu. Bulan ni bulan depan aku nak beli go tu. Boleh tak? So benda ni akan jadi penguat semangat. Itu yang saya dan juga tim saya terapkan. So kita orang buat benda tu untuk nak supaya nampak lah. Kata setiap orang kata bukan saya saja ada dream, tahu tak? Tapi tim saya pun ada dream. Okey, ada dream masing-masing. Okey, dia nak gani. Aku kena buat sesuatu lah. Aku tak boleh nak stop live. Sebab apa? Sebab bila aku buat konsisten, insya-Allah lagi banyak kita buat, lagi banyak impact yang kita dapat. Kata dah, marketing bila kita buat marketing, sale akan mari. Bila kita buat marketing, sale akan mari. Okay, so benda ni akan menyusul bila mana kita buat. Dan bila kita buat tu kita kena pastikan buat dengan agresif. Kalau kita tak buat dengan agresif, buat satu-satu ala-ala manja-manja gitu, dapat ala-ala manja-manja juga lah kita. Okay, so benda tu you all yang kena tetapkan. Sebab kita sebagai orang yang menerajui, so benda tu kita yang kena bertanggungjawab untuk nak realisasikan dream setiap tim saya. Alright? Supaya dia capai lah setiap bulan apa yang dia nak capai. Okay? Okay. So yang keempat, waduh, panjang hebat aku. Okay, last kali lah. Yang keempat, terima kasih lah share ilmu pada pagi ni. Semoga manfaat untuk saya dan teman-teman lain. Okay. Terbaiklah Nori, terima kasih. Tak jemu-jemu bagi tunjuk ajar ilmu yang sangat berguna kepada saya. You all nak jadi orang yang luar biasa, you all kena berkawan dengan orang yang luar biasa. Kena buat tindakan yang luar biasa. Kalau you all berkawan dengan orang biasa-biasa, you all pun dapat result biasa-biasa. Kalau you all berkawan dengan orang yang dah millionaire, orang yang dah benda tu, okey, contohlah kita sekarang ni kita dapat 300 sebulan. You all nak berkawan dengan orang dapat 300, you all pun dapat 300 lah. You all akan zone selesa. Dia 300, tak apa, aku lebih lagi 350 ke? Okey lah, 350 No, you all kena sentiasa
kata berada dalam zon yang tak selesa. You all kena berkawan dengan orang yang lebih lagi. Maksud dia okey, orang tu dapat dah capai 1,000. Aku kena berkawan dengan orang 1,000. Sebab apa? Sebab aku nak dapat pulangan 1,000 juga. Kalau you all berkawan dengan orang 300, bukan kata tak boleh kawan, boleh. Tapi you all kena berdamping dengan orang yang 1,000 ni. Baru you all dapat pulangan yang 1,000. Kalau you all berdamping dengan orang yang dapat 300, you all pun dapat 300. So kalau macam saya, my dream saya adalah my first million. So benda ni saya kena berkawan dengan orang yang dapat say million lah. So benda ni orang kata kena berkawan, kena berkawan dengan orang yang lebih lagi. Sebab kita nak dapat yang lebih lagi, kalau kita berkawan dengan orang yang biasa-biasa, so kita akan jadi orang yang biasa-biasa. Okay? Carilah kawan yang lebih, so you akan dapat lebih. Berkawan ni memang menjadi salah satu faktor menyebabkan kita ni semangat kita down ke, drop So kalau kita kawan dengan orang yang sentiasa bagi negatif kat kita, tak salah, mu tak boleh lagi jauh. Gelo lah orang yang tarik title kawan tu, tak payah berkawan dengan dia. Tak payah. Kalau you segek, mungkin dia kata gapo, mari saya tarik, mari kita kata blok, kalau boleh sini blok lah orang lagu tu. Sebab dia akan sentiasa menguasai diri kita, akan kita down sentiasa orang lagu ni Sebab tu lah kalau saya ni Facebook, saya akan tengok orang ni sentiasa mencari kesalahan orang. Facebook dia sentiasa mengata orang, aku belok lalu. Minta maaf banyak-banyak deh. Sebab saya tak nak orang macam ni masuk dekat saya punya wall saya nampak dan memberi kesan yang negatif dekat saya. So saya akan remove dia punya friend dan saya akan block dia. Sebab orang lagu ni yang sentiasa nak cari kesalahan orang. Sentiasa. Dia tak sedar diri dia tu salah mana. So benda ni saya akan sentiasa setiap hari saya akan mencuci saya punya Facebook saya. Sebab saya tak nak orang ni mari dekat wall kita, akan kita tengok dah kita akan tahu dah down. Sebab kita ni manusia biasa. Bila manusia biasa kita sentiasa terpengaruh. Kita sentiasa rasa macam tak boleh. So benda ni tak boleh kena. So benda ni akan membuatkan kita, bila kita rela remove tak apalah. Kalau 5,000, kalau jadi 4,900 bina-bina tak apa. Sebab lagi ramai lagi yang positif, yang memberi kesan yang positif dekat kita. Lah ni gi remove lah, gi unfriend lah yang mana memberi orang kata duduk, you tengok Facebook dia tu suka mengata orang, suka kata macam-macam, lepas tu duduk kata orang kata macam-macam, sebut perbuatan ataupun sentiasa menyalahkan orang. So orang lagu ni tidak wajar kita berkawan. So macam saya dah unfriend lah, saya rela lah, tak apalah. Tak mengaku kata kawan apa tak apa. Aku boleh cari kawan lain yang boleh bagi energi dekat aku. Kalau orang lagu ni sentiasa ada dekat aku akan jadi down. So benda ni orang kata kita nak biar hari-hari kita terisi dengan benda-benda yang positif. Alright? Remove spesifik biawak. Ya. Remove. Kena remove spesifik biawak ni. Alright? Yang keempat, Lakali adalah kita kena tahu bila kita buat orang kata marketing dengan betul. Bila kita buat marketing dengan betul, iaitu Facebook page, kita akan tahu siapa target kita punya pelanggan. Bila mana benda tu kita buat Facebook page, di situlah orang kita kena tahu teknik macam mana nak menarik pelanggan seramai yang bersusun mari dekat kita. Bersusun mari kat kita. So macam mana kita nak benda tu, kita nak tahu macam mana nak buat, macam mana kita nak tahu teknik tu berkesan ke tak. Kena belajar lah, kena ada orang yang guide kita, kena ada orang yang boleh tolong ajarkan. Ajarlah saya ni tak pandai ni benda-benda ni. Okey, permulaan nak buat gini. Buat dulu. Kalau benda ni jangan cari saya kalau benda ni tak sampai 44 hari. Kalau saya kat guru expert, benda ni buat 44 hari. Jangan cari saya kalau benda ni tak sampai 44 hari. Hari ke 45
Kalau benda ni tak berkesan, baru cari saya. Gitu deh. Kalau baru cari saya. Benda ni tak berkesan, baru cari saya. Buat benda ni konsisten setiap hari 44 hari. You all tengok dulu, 1 minggu jadi gana. Tak okey juga. Tambah lagi. Buat sampai 44 hari. Tanda. Hari ni aku buat ke tak? Okey, tanda. Dekat kalender. Tanda. Bila kita mula-mula ni memanglah kita kena disiplin diri lah. Dia lama-lama tak apalah. Muka kita dah biasa benda tu. Dah biasa. Macam saya ada team yang handle benda ni. So, kata saya kata kita orang ada skop kerja masing-masing. So, kita tahulah, okey, kerja ni. Saya boleh tengok daripada jauh lah cara macam mana tim saya. Tapi alhamdulillah saya diberikan tim yang senang nak bercakap, senang, mudah basa kata. Sebab kita orang yang mudah basa, so kita dapat pun orang mudah basa lah. Gitu deh. Senang lah kata. Alright, so pastikan you all kena tahu teknik yang betul macam mana nak tarik ramai lagi pelanggan supaya membeli produk kita. Kena tahu bila you dah buat Facebook page, kena tahu cara teknik tu. Antara salah satu cara, biasa kalau orang akan buat FBX, kalau pernah dengar tak FBX. Tapi FBX tu berbayar deh. FBX tu berbayar. Kalau you all ada duit, kalau paling minimum pun RM15 satu hari. RM15 satu hari. Tu baru tarik dulu. Belum beli lagi. Sabar dulu. Kita nak tarik dulu. Tarik masuk dulu, barulah kita buat upek. Gitu deh. Dia ada cara dia. Benda ni memerlukan orang kata trust the process. Proses ni orang kata sebab tu dah 44 hari. 44 hari boleh sabar ke tak? Kalau tak boleh sabar, tak payah buat lah. Pada duduk cokah rumah je, tengok TV, makan gitu je. Alright, kalau you all rasa aku tak boleh ni, aku kena ubah hidup. Tak boleh ni. Lelaki aku pun kata kerja buat rumah batu je, kerja buat gotu je, kerja buat goni je, cukup makan. Tak say, aku nak bagi anak aku ni dia boleh makan. Kalau boleh ibarat makan pagi pun KFC, tengah hari pizza, ibarat gitulah. Bukan kita nak kata macam tu. Ibarat macam tu. Pagi KFC, tengah hari pizza, malam pun nak McDonald. Ibarat gitu, gitulah bedok. Anak-anak nak pun boleh bagi. Tu pun nak boleh lah. Boleh berlaku bedok. Sebab apa? Sebab kita ada duit. Mana nak suruh bertambahnya duit benda tu. Benda tu lah you all kena buat marketing. Bila marketing buat, sale pun mari. Sale tu dalam bentuk duit. Bila duit tu, of course kita ada duit. Gitu, Sorry Lori, nak tanya 44 hari bukan sebulan ke? 44 hari lebih pada sebulan kak? Sebulan ada 30 hari kak, khabar ada ya? Sebulan ada 30 hari. 44 hari orang kata waktu yang boleh, orang kata benda tu kita boleh terokai lah. Kalau macam pemula seminggu tu tak boleh nampak lagi kesan dia. 2 minggu pun hawa-hawa gitu sikit lah. Orang kata pudar tak pudar hilang. Gitulah. Lepas tu minggu ketiga nampak sikit. Minggu keempat nampak sikit lagi. Minggu kelima nampak lebih sikit. Gitu so benda ni kena buat secara konsisten. Kalau tak buat secara konsisten pun tak jadi juga. Alright, so pastikan bila you all buat, okay, FBX tu dia kena berbayar. Tapi kalau dengan cara saya, macam mana saya bermula adalah zero cost marketing. Marketing. Saya buat zero cost marketing. Apa yang saya buat adalah tak lain tak bukan adalah live. Ini yang saya buat. Dan kenapa benda ni sangat-sangat relevan, sangat-sangat memberi kesan dekat saya. Dulu masa mula-mula tak ada ni, tak buat, tak pernah buat ni benda ni, tahu tak? Tapi disebabkan kita nak ubah hidup, sebab itulah saya buat tindakan agresif. Apa tindakan agresif saya buat adalah saya berani menyaut cabaran mental saya adalah buat live. So saya buat live. Tapi pemula tu kata nak start sini, nak konsisten tu payah. Saya akui diri saya pun tewas.
Tahu tak? Tewas benda tu. Tapi sampai bila aku nak tewas? Sampai bila aku nak sentiasa diperendah-rendahkan? Sampai bila orang nak tengok aku ni lekeh sangat. Orang nak tengok inanya dia ni nego. Sedihnya tengok nego ni. Sampai bila? Kita kena ubah benda tu, buat tindakan yang agresif. Dan apa yang saya buat adalah saya menyahut cabaran mentor saya membuat live. Dan saya buat benda tu, mula-mula memanglah saya tak buat kata secara konsisten. Tapi saya buat benda tu selepas saya tak boleh. Aku kena buat tindakan agresif dan saya buat benda ni tanpa henti dan Alhamdulillah daripada 10,000 3 kali ganda pada tu dan Alhamdulillah lebih lagi dan lebih lagi bila kita buat tindakan yang lebih agresif. Okay, bila kita buat tindakan agresif dan insyaAllah impact dia pun agresif lah. Tapi yang paling penting buat konsisten. Jangan live. Tak berani akak pergi kat depan akak buat, akak pergi buka video, lepas tu akak record. Akak record dulu. Akak record dulu deh. Sampai bila kita tak berani? Kalau akak kata, oh saya ni nak dapat ramai pelanggan, ibarat macam orang bersusun depan kita ni. Allah Akbar. You all bayangkan, you all buka, contohlah ni rumah kedai you all ni. Kedai you all buka je kedai. Ya Allah Akbar, ramai gila tengah bersusun nak dapatkan produk kita. Ramai gila sangat nak bersusun nak dapatkan produk kita. So benda ni, you all boleh imagine tak macam mana meriahnya bisnes kita? Bila kita berani sahut cabaran benda ni, kena sahut cabaran sebab benda yang tak pernah kita buat, kita akan dapat impact yang tak pernah kita akan dapat. Dan impact ni lah yang memberi 3 kali ganda dekat saya. Kalau you all nak dapat impact ni, buatlah dan buat. Berani sahut cabaran. Kalau you all tak berani sahut cabaran, tak jadi gapo. You all akan di level yang biasa-biasa. Di takat yang biasa-biasa sahaja. Berani sahut cabaran. Memang orang sebenarnya benda ni try buat dulu. Saya pun struggle dah ajar saya punya orang yang join saya punya grade expert. Ajar tahu tak? Tak berani akak try buat dulu. Okey, buat dulu grup kita ni. Okey, saya nak tengok akak buat lawan mana. Boleh pun. Boleh. Cuma kita je tak berani sahut benda tu. Kita naluri kita ni, jiwa kita ni rasa takut. Tapi bila saya cabar tu boleh pun. Senang je. Jadi comel boleh. Dia pula pemenang. Sebab saya kata saya cabar saya punya guru expert. Siapa berani buat, saya akan bagi gift. So dia tu tak pernah buat. Tak pernah. Takutlah apa semua. Tapi bila buat, boleh menang pula. Saya bagi gift pula, tahu tak? Sebab apa? Sebab saya nak bagi semangat dekat you all. Saya nak you all pun dapat hasil dia. Bukan saya saya je dapat hasil, you all pun dapat hasil. Tapi orang yang saya dapat dekat you all akan dapat. You all akan berinteraksi dengan saya akan layan you all, saya akan okay, you all buat gini apa? Tahu tak? Tak boleh tak jadi gini. Macam yang salah seorang yang join saya punya guru expert, saya pun tak expect ada lelaki yang join, tahu tak? Saya tak expect benda ni. Tapi ada. Muda lagi, tahu tak? Aku kata tanya saya, okey macam mana nak buat live. So bila benda ni saya ada pengalaman, so saya bagi tahu lah, okey kena buat lagu ni. Pastikan kena oh ya kak. Lah kena buat gini. Barulah sedap kita punya live apa semua ni. Okey bere. Pero kalau tak ada orang yang kita nak tanya siapa? Saya Google. Betul ke tak saya buat live ni? Jadi ke tak? Okey ke tak? Gini ke tak? Nak tanya siapa? Ni kita ada orang yang boleh guide kita, boleh pandu kita. Okey, gini tak jadi deh. Awak kena tukar. Kalau dia buat gitu juga, gitulah. Saya seorang yang tegas. Sebab apa? Sebab saya nak bantu you all. Kalau orang yang guru expert dia tahu lah lagu mana saya. Saya ni orang kata habis suara saya bagi tahu. Sebab apa? Sebab saya nak you all pun merasai kenikmatan dia, Kenikmatan tu.
yang tidak ada di mana-mana. Okay. Kita yang rasa. Sebab kita buat. Kalau kita tak merasa, kalau kita tak buat, memang kita tak merasa. Kalau kita tak buat, memang kita tak merasa. Tapi kalau kita buat, insya-Allah kita merasa. Orang lain tak kira rasa. Orang lain, bestnya mau gini-gini. Tak ni memanglah. Dulu saya nak buat lah, ingat sini. Orang jeh saya tahu dah. Orang jeh saya orang buat buat apa buat lah. Lapas sahur deh. Lapas sahur gila glamour kamu. Sampai setahun tu sekali. Tapi kalau saya ni seorang yang tak kuat, saya duk dengar dia. Saya bukan berdiri sekarang ni. Walaupun saya duduk lah ni. Tahu tak? Kalau saya duk dengar pun okey. Tapi benda ni impact dia lah. Sebagaimana mentor saya dapat bermilion-milion. Tahu tak? Million. Kita ni main ratus-ratus, 10 yang, 100. Tak say tak berimpian kau nak dapat 1,000 kau, 5,000 kau, 10,000 kau, 1,000,000 kau, 10 juta kau, 100 juta kau. Tak berimpian kau lagu tu. Kalau saya gila tak berimpian. Mestilah kita ada impian tu. Tapi kita tidak tahu cara yang betul. Macam mana kita nak dapat impian tu. Biar dapat. Biar capai impian kita. Bukan kata hangat-hangat tak air je. Gitu. Alright. So itulah 4 tip yang saya buat. Dan you all boleh ambil benda tu. Gunakan sebaik mungkin. Kalau you all kata, oi tak padan awak ni. Saya nak Norris bantu. Meh sini saya bantu you all. Type PM saya bantu you all buat sampai jadi. Sebab itulah saya punya terikmat. Buat sampai jadi. Alang-alang dah masuk saya punya PJJ. Alang-alang dah buat sampai jadi. Buat ada hasil. Biar benda tu orang kata ada manfaat. Bukan untuk diri kita sahaja. Tapi untuk family dan orang lain. Apa gunanya kita hidup kalau kita tak boleh nak bagi manfaat dekat orang? Kita ni tak boleh bagi manfaat. Orang jeh kita tahu tak? Tapi bila kita boleh bagi manfaat dekat orang kita bukan nak orang akak kita sahaja kita no. Tapi itulah yang berlaku. Bila manusia ni orang kata memberi manfaat, benda tu ada hasil. Orang akan ingat, orang kata kenang sampai hujung nyawa tahu tak? Sampai ke liang lahat, sampai aku dia meninggal, dia akan ingat benda ni. Aku ingat dulu gini. Pero benda yang baik. Tahu tak? Benda yang baik. So, benda tu of course berpanjangan. Alright? So, okeylah saya rasa setakat tu untuk pagi ni dah sejam dah saya buat live. Alright? So, terima kasih yang luangkan masa dengan saya. Yang like, yang komen, yang share. Yang nak saya bantu you all. Boleh WhatsApp team saya. Okay, boleh WhatsApp team saya. Saya bantu you all buat sampai jadi. Alright? So, minggu ni memang banyak lah aktiviti yang saya nak share dekat you all. Walaupun kata, pada dekat page Norris ya. Kalau orang yang join saya punya PJ, dia tahulah apa perbezaan dekat page, apa perbezaan dekat saya punya group. Of course, keutamaan di group lah. Banyak benda yang saya share yang tidak, mungkin tak ada yang saya selitkan dekat page, yang saya selitkan dekat saya punya PJJ saya, yang terutamanya ekonomi, premium dan expert. Kenapa ketiga-tiga ni menjadi kata keutamaan dekat saya? Ialah memulanya saya adalah dengan 3 ni, barulah single tu. Tapi orang kata setiap saya punya PJJ ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Ekonomi kelebihan dia begini. Premier kelebihan dia segini. Expert kelebihan, of course kelebihan dia lagi banyak lah. Alright, so okeylah saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua. Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, ampun kalau ada terkurang, terkasar bahasa ke, terasa ke, saya minta maaf. Saya pun manusia biasa juga. Tapi lillahi ta'ala saya nak bantu you all yang mana yang tak pandang nak buat kek, insya-Allah lepas ni pandang. Tak pandang nak nego, meh sini saya bantu you all. Duduk rumah je kita boleh jana pendapatan. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.